Kita intro dulu. Lepas ini, kaki tangan kerajaan sudah tidak dapat lantikan tetap. Semuanya kontrak. Maka bertepuk tanganlah geng-geng DAP dan juga mereka yang selama ini dok dengki dengan kaki tangan awam. Hoye, hoye. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana anda tahu tuan-tuan dan puan sekalian? Semalam benar-benar kecoh dengan pengumuman daripada sektor awam berkenaan dengan kaki tangan awam lantikan selepas 1 Februari 2024 tidak akan lagi mendapat lantikan tetap. Sebaliknya akan terus diserahkan dalam skim lantikan secara kontrak, yang di mana benda ini memang dah dirancang sekian lama sebenarnya oleh Kerajaan Perpaduan Madani. Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iaitu Datuk Wan Ahmad Dahlan Wan Aziz, benda ini sebenarnya telah dimaktubkan ketika mesyuarat Kabinet pada 12 harian Julai tahun 2023, di mana antara lain kerajaan sedang meneliti cara dan kaedah untuk memastikan ada satu sistem kemasukan baru untuk kaki tangan awam, dan pelantikan secara kontrak ini adalah merupakan satu perkara interim menuju ke arah yang baru tersebut. Menunggu nak pindah perlembagaan, nak pindah apa-apa akta berkaitan dengan pelantikan pejabat awam dan macam-macam lagi. Jadi ni tuan-tuan sekalian, apa maksudnya sekiranya kalau kaki tangan awam ini tidak lagi mendapat lantikan secara tetap? Yang pertamanya, ini bermakna lepas ini kerja kerajaan sudah tidak ada jaminan. Anda juga bakal menjadi pekerja swasta, di mana anda boleh dibuang pada bila-bila masa bila kontrak anda tamat. Pihak kerajaan selaku majikan berhak untuk tidak meneruskan kontrak anda dan akan ambil freshie baru di luar sana. Contohnya untuk menggantikan tempat anda dengan tangga gaji yang lebih rendah tetapi beban kerja yang lebih kurang sama. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, yang paling besar sekali, sudah pastilah pencen anda memang sudah tidak ada lagi. No! God, please, no! No! Benda ini bukan kata-kata saya, tetapi benda ini disuarakan oleh Ahmad Zahid Amiri. Alah, timbalan Perdana Menteri korang yang sangat-sangat disayang itu. Dia kata apa tahu? Lepas ini kaki tangan awam sudah tidak ada pencen, digantikan dengan simpanan KWSP. Apa beza kedua-dua ni pula? Kita akan jawab selepas ini insya-Allah. Sebelum itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena faham apakah motif kerajaan buat semua ini. Kata kerajaan, semua ini dilakukan adalah untuk mengurangkan beban kewangan negara. Sebab konon-kononnya selama ini tangga gaji penjawat awam adalah sangat-sangat membebankan, dan juga pencen penjawat awam juga memang telah memakan banyak sekali kewangan negara. Ini kata-kata mereka lah. Sebab apa diorang kata macam tu? Sebab selama ini penjawat awam memang sangat-sangat ramai. Jadi nak mengurangkan itu bukannya senang. Jadi bila mereka buat secara lantikan kontrak, maka mereka boleh kurangkan dan juga boleh tambah sesuka hati mereka. Sebab kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. dan bila penjawat awam ni sudah tidak lagi mendapat lantikan tetap sebenarnya kontrak belaka, so mereka sudah tidak layak dapat pencen. Orang kontrak mana layak dapat pencen bang? Jadi bila mereka tak dapat pencen, mereka akan dapat KWSP. Jimat duit kerajaan konon-kononnya, tak payah bayar pencen. Lepas kau bersara, engkau ambillah duit KWSP kau, pandai-pandai kau lah nak hidup. Tetapi seperti biasa, para penjawat awam memang cukup tak puas hati dengan benda ini. Begitu banyak sekali rengutan telah kedengaran di sana dan di sini, dan ramai mengatakan bahawa inilah era kerajaan yang paling bangang sekali dalam sejarah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Which is, saya tak boleh tak bersetuju dengan apa mereka kata sebenarnya. Cuma dari satu segi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena fikir juga benda ini. Kenapa orang-orang Melayu yang banyak menghuni perkhidmatan awam? Sebab benda ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian, telah termaktub di dalam perlembagaan negara. Bukan suka-suka tahu kerajaan just nak ambil orang Melayu. Perkara 153 yang antara lain telah menjamin hak istimewa orang-orang Melayu dan juga Bumi Putera, dan ini termasuklah menyediakan kuota khusus untuk kemasukan dan penerimaan ke dalam perkhidmatan awam. Nampak tak dekat situ? Dan benda ini memandangkan berada di bawah perkara 153 memang tidak boleh dipertikaikan sama sekali oleh sesiapa pun, termasuklah ahli politik. Sebab benda ini di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja. Kalau nak pindah, kalau nak apa, semuanya kena go through Majlis Raja-Raja terlebih dahulu. Kau petikai benda ini, kau derhaka pada raja. Kau nak apa sekarang? Tetapi tak dapat tidak tuan
tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memandang perkara ini satu je. Ini mungkinlah ya, merupakan salah satu cara untuk kerajaan perpaduan madani ini membalas dendam terhadap para penjawat awam ini secara asasnya. Sebab apa? Sebab ketika PRU yang ke-15 serta PRN baru-baru ini pun, kita dapati penjawat awam banyak menyebelahi Perikatan Nasional, banyak menyebelahi PAS dan juga Bersatu. Jadinya, benda ini pastilah membengangkan mereka sebenarnya. Yalah, selama ni aku tatang kau kembalikan minyak yang penuh, aku bagi kau gaji, bagi kau pencen sebagainya, tapi kau pilih orang lain. Kau pilih mereka yang tidak menyokong aspirasi kerajaan perpaduan madani, tak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya. Maka, inilah hadiah untuk kau. Tidak ada lagi lantikan secara tetap. Semuanya kontrak, pencen kau pun tak ada. Keadaan muka. Itu namanya diktator. Tapi masalahnya, benda ini telah bercanggah dengan perlembagaan. Nampak tak dekat situ masalahnya? Dan kita nak tertanya juga, adakah lantikan kontrak ini juga akan mengambil kira kota yang sama seperti termaktub dalam perkara 153? Ataupun mungkinkah selepas ini akan ada usaha untuk meminda perkataan lantikan kota dalam perkhidmatan awam dalam perkara 153 tersebut? Kau jangan main. Kerajaan ini bukan boleh gila tau. Tetapi bila kerajaan menyebut bahawa semua ini adalah untuk menjimatkan kantung kerajaan, memang kelakar gila tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa tahu? Sebab kita tahu for a fact yang banyak membebankan kewangan negara pada ketika ini ialah gaji para menteri, elon para MP dan juga pencen para ahli parlimen. Inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sangat-sangat membebankan kewangan negara. Okey, kita tolak tepi gaji, tolak tepi elon dan sebagainya, which is benda itu pun banyak nak mampus sebenarnya. Tapi kita tengok menteri-menteri ni kadang-kadang ramai gila yang tak function. Kita pergi dekat pencen ahli parlimen cukup. Dulu saya pernah kongsikan satu akta tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana pencen ahli parlimen ialah pada kadar 2/5 daripada gaji mereka ketika mereka menjadi ahli parlimen. Kalaulah elang ahli parlimen lebih kurang dalam RM16,000, mereka akan dapat 2/5 daripada itu, lebih kurang RM9,000 lebih, dekat RM10,000 pencen setiap bulan sampai bila-bila. Dan kelayakan untuk mereka mendapatkan pencen itu, kalau macam kaki tangan awam yang biasa-biasa ini, mereka kena kerja sampai waktu bersara wajib mereka, sama ada 55 ataupun 60. Tetapi untuk ahli-ahli parlimen ini, kelayakan untuk mereka mendapatkan pencen itu yang banyak gila itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah hanya perlu berkhidmat untuk tempoh lebih kurang 36 bulan minima. Bermaksudnya 3 tahun kau berkhidmat sebagai MP tak diganggu-gugat apa-apa, walaupun untuk terma pertama engkau, dia dah layak mendapat pencen MP sampailah ke akhir hayat. Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian? Sekarang ini kita cuba kira berapa ramai bekas MP, berapa ramai mereka yang pernah menjadi ahli parlimen tapi sekarang dah tak dilantik, dan berapa ramai antara mereka ini yang telah melepasi had kelayakan 36 bulan perkhidmatan. So, anda kirakan dengan lebih kurang RM10,000 setiap bulan. Bayangkan berapa banyak duit kerajaan dah bazir kat situ. Kerana itulah saya kandakan, saya pernah buat video pasal ini. Kalau kerajaan betul-betul nak menjimatkan tentang duit-duit kerajaan whatsoever berkenaan dengan pencen ini, tolong kaji balik pencen ahli-ahli parlimen. Di situ saya pernah cakap kerajaan boleh save hampir RM2 bilion setahun dengan kaji pencen ahli-ahli parlimen saja. Sebab ahli parlimen ini yang paling tak buat kerja masalahnya. Kaki tangan awam, alhamdulillah kita tengok kerja mereka buat, tak ada masalah. Tetapi ahli-ahli parlimen ini yang banyak buat kerja gila sekarang, yang duk melompat sana melompat sini, yang datang parlimen tak function dan sebagainya, mereka ini yang patut pencen dikaji semula. Kenapa nak dibebankan kepada rakyat? Kenapa nak dibebankan kepada marahan? Marahan dah cukup susah. Mereka ini dah banyak benda nak kena bayar, banyak cukai nak kena hadap. Tengok-tengok diorang juga yang bangsa. Bodoh ke apa masalahnya? Dah tua pun bodoh. Jadi tuan-tuan sekalian, saya bukan nak cerita nak mempertahankan kaki tangan kerajaan sangat. Saya faham, kaki tangan swasta pun bengang dengan kaki tangan kerajaan. Wah, tak adil. Tapi benda tu kau tak boleh pertikaikan lah. Itu terpulang pada bajingan kau macam mana. Cuma saya nak cakap, jangan menjadikan kaki tangan awam sebagai mangsa disebabkan oleh kebangangan kita untuk mentadbir kerajaan, untuk mengawal kita punya kewangan. Tetapi macam saya katakan tadi, saya ulang balik benda ini tuan-tuan sekalian. Kerajaan ini kerajaan mereka libat sesuka hati mereka. Tetapi para penjawat awam, kalau anda merasa diri anda dizalimi, anda juga ada segala hak untuk anda berjumpa dengan Perdana Menteri serta kepada sesiapa sahaja terlibat dengan benda-benda yang paling mengarut ini, dan anda tanyakan kepada mereka soalan ini. Jangan tak tanya. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?